yang maknanya membantu orang-orang jahat dalam perjuangan Islam. Di antaranya cerita masa Tan Sri Namrud nak bakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Cicak mari tiup api suruh kuat lagi nyala. Tak, sebab kalau orang nak bakar sate nak masuk dengan hubung kipas senang. Jadi cicak mari ramai-ramai. Cicak mari. Cicak karung dah, cicak rumah. Hak jenis berak tak pada orang. Berarti dia bagi berak surau masjid. Nampak? Bagi berak. Dah? Jadi pakak tiup belaka cicak tobek api. Cicak kata tobek belaka, pakak tiup api Namrud. Nak bakar dah berakhir jahat ai. Nampak? Tu cerita dia. Sebut dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Dalam hadis pun Nabi pun kata, siapa yang bunuh cicak sekali katak mampu selalu 100 pahala. 2 kali katak baru mampu 70 pahala. Bagaimana menanda tangan masa doa dibacakan dengan betul? Jawabnya tak adalah. Yang ada sebut dalam hadis Nabi tak kata jarak ni berapa inci, rapat atau renggang, parah dada atau parah dagu. Yang disebut Nabi menadahkan tapak tangannya ke langit. Apabila sangat berhajat maka dia angkat sehingga nampak ketiak, mana tinggi. Bila biasa doa rendah gitu. Jadi kita gitu pun boleh, gini pun boleh, jenis tadah. Kinayah daripada tadah ni kalau orang berah boleh berah. Dan kalau gini ada doa gini, Allah. Dan kalau orang berah boleh tak? Ni tak ada tangan nak berah kita buat ini tangan. Tak boleh syuting nak danau. Kalau gitu dia tahan kira bocor-bocor pun buat tahniah dia lagi. Jadi gitulah tadah. Biar ada sifat tadah. Tapi sunat, tak tadah pun tak apa. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Jadi tu Imam Sagong. Ada apa lagi? Tapi tak menepati ciri-ciri sunnah. Ni bukan syarat. Nampak? Syaratnya doa itu ikhlas dan tidak minta yang haram. Ni sunat je. Tapi belik tangan gini. Soalan seterusnya. Adakah afdal sekiranya saya lakukan sunat rawatib, contohnya waktu asar dan waktu itu sudah pukul 6.30 lewat? Tolong jelaskan. Jawabnya, sunat rawatib ini iaitu solat sunat sebelum asar. Jadi kalau 6.30 tengok, kalau maghrib itu 7.30 maka 6.30 molek lagi buat. Baru buat solat asar. Yang tak boleh buat ni kita kesempatan, takut tak cukup masa nak tunaikan solat fardu di dalam waktu, maka tinggalkan yang sunat. Dia gitu. Jumlah rukun syahadah dan huraiannya secara terperinci. Tak boleh terperinci dah. Kalau terperinci sejam lebih. Rukun syahadah ada 4 ni ulama kata. Yang pertama mengisbatkan zat Allah, kedua mengisbatkan sifat Allah, yang ketiga mengisbatkan af'al Allah, yang keempat mengisbatkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Jadi huraiannya dalam kitab-kitab tauhid itulah huraian tentang rukun syahadah. Bermula niat bagi anggota wajib ialah masa basuh muka. Kemungkinan saya mengambil wuduk anggota sunat iaitu bermula niat ketika basuh tangan hingga pergelangan. Adakah sah niat wuduk saya? Dia ni niat yang menjadi rukun semayang masa basuh muka. Ambil air bodoh muka. Aku niat mengambil wuduk. Itu niat yang menjadi rukun. Walau bagaimanapun start kita basuh tangan mari daripada bilik air tu mari di sink di dekat nak ambil wuduk, sunat dah niat situ. Bukan wajib situ, sunat bermula di situ. Jadi kalau niat situ saja masa basuh muka tak niat, mengikut pendapat yang muktamad tak sahlah wuduknya. Saya kerja kerjaan tapi balik awal bila rehat, dan kadang-kadang jika tiada kerja pejabat terus balik tidur di rumah, adakah gaji tiap-tiap bulan itu haram? Jawabnya, tengok akan perjanjian kita, akan tugas kita. Ada majikan atau tugas kita tu jenis kita boleh balik setelah selesai walaupun dengan kerajaan. Ada tugas kita jenis mana selesai pun tak boleh balik, kena dengan berwaktu. Maka kalau dengan jenis berwaktu, maka kita telah curi waktu. Bila curi waktu, maka kita kena bayar kafarah. Nampak? Dapat gaji kena banyak sedekah pada orang-orang yang berhajat, kerana kita telah curi waktu. Ada di sana syubhah tentang
kehalalan, kebersihan pendapatan kita. Nah, wajib dah ambil tarekat dengan syekh-syekh tok guru untuk dalami ilmu tasawuf. Jawabnya sunat kita bertarekat. Neh, hukumnya sunat, sangat digalakkan. Neh, syariat ni hak zahir. Untuk mencantikkan hak zahir kita, maka kita bertasawuf. Untuk merealisasikan tasawuf kita itu biarlah istiqamah, maka kita bertarekat. Nampak? Daripada sana maka timbullah makrifat. Faham? Jangan kata wajib, kata sunat seperti yang dikata oleh ulama-ulama. Ini dia nak marah ke tarekat. Yang tak betulnya orang yang tarekat tu, nah, setengah-setengah orang yang bertarekat, mereka ini terpedaya oleh syaitan. Nah, membawa masalah kepada masyarakat. Orang masyarakat ni dia pakai pukul, lalu tarekat tak pakai. Jangan kata gitu, tak boleh. Barang yang molek, permata yang berharga tinggi, kita kata tak pakai, mu tak kenal tu, mu bukan jauh hari. Yang tak comel jari tu, bukan cicing. Nah, permata asli kan tu, dia 50,000 sutir ikat dengan emas putih pula. Tapi dah tukar masuk, bukan anak dara 17, tok dia 71. Jadi tak lawa lah. Jadi jangan kata cicing tak lawa, jari tak lawa. Faham? Ada pula marah tarekat. Nak marah tasawuf. Kan tasawuf salah, tasawuf molek. Orang hak bawa cakap tasawuf, ngaruk ngabang kali. Nah, dulu dak tasawuf tegar orang, lah ni masuk ngaji tasawuf dak negar orang dah. Tu kan tasawuf gila tu panggil. Nampak? Ada kan? Dulu tak ngaji tasawuf, ngaji fiqh je negar ngak orang. Lah ni tengok orang catuk orang muka. Kata apa? Oh, tasawuf lah ni. Cuy, tasawuf apa gitu? Comel ikan cona ada muka dia. Tasawuf ni kalau dulu muka kelebek je, lah ni tasawuf senyum manis hak mau. Dulu tak ngaji tasawuf, tak reti tarekat, tak negar orang, lah ni negar hak mau. Pasal apa? Dengan tasawuf dan tarekat, maka kita akan hukum kita yang paling jahat daripada orang lain. Faham? Maka orang ni siapa dah lah. Lagi nampak orang lain tak molek, kita molek, tak siapa tu. Apakah ada ahli terima jika maksiat sekeliling rumah dibiarkan? Jawabnya maksiat sedikit-sedikit itu masih lagi diterima doa. Tapi dalam hadis kata, nampak? Apabila zahir maksiat di hadapan mata kita, sedangkan kita membiarkan tanpa kita tegar atau engkarkan, padahal kita mampu, maka masa itulah, nampak, akan turun bala. Setengah daripada bala, doa tidak diterima. Nampak? Maksiat daripada dulu sampai kiamat ada, tapi jangan jadi macam lening di khalayak ramai. Ngata rawa depan orang ramai. Bila depan orang ramai, nampak? Masuk Nabi kata, iza zaharal ma'siyatu fi zahrainaih. Bila telah zahir maksiat di hadapan manusia, wala yungkirunahu, mereka tak ubah, wa hum qadiruna ala an yungkiru, padahal mereka mampu untuk mengubah. Jadi kalau maksiat ada tapi tidak meratai, tersembunyi, maka belum turun bala, doa tidak diterima. Macam zaman dulu 80-an dulu, orang bawa orang puang kat gelak-gelak, nak pegang tangan, pimpin tangan, wak pergi bawa pokok guru, orang mari lagi, malu kat orang. Maksiat ada dah tapi tak terang. Ni tahun 2000, depan Tok Imam peluk dengan awet. Walak-walak ada Tok Imam duduk sebelah, nak pergi sejik, dia berganda awet duduk sebelah Tok Imam. Tak ni kau, awet tengok Tok Imam, kau peluk. Itu telah meratai, telah zahir. Faham ke? Tok Imam keliling. Tak kenal orang. Tok Imam ada hormat dah. Bukan Tok Imam tak pakai, orang lain ni tak pakai. Dulu orang jahat-jahat tu Tok Imam hormat. Jumpa Imam, Assalamualaikum Tok Imam. Waalaikumsalam. Tok Imam jawab. Apa dia? Timbalan ketua apa? Orang dulu kerja ngapak Johor. Ngak hormat orang tua tu Tok Imam apa semua. Lening. Tak apa-apa. Ada satu kampung tu, dia congek utuh bising bangun depan surau. Tok Imam tu orang kata, main ajar bising. Orang nak semayang, dia kena balik irpang Tok Imam. Musing. Kaping Tok Imam dia. Tobik bitang nang. Dak 5 bitang, 6 bitang. Tu budak lah ni. Panas.
Bagaimana hukumnya sembahyang sunat ketika imam membaca khutbah Jumaat dan akan mendengar dan meneliti khutbah itu dikatakan rukun dalam Jumaat? Sembahyang bila imam telah membaca khutbah, maka tiada boleh lagi sembahyang melainkan sembahyang tahiyat masjid. Orang ni dia mari ngajar, dia buat cakap-cakap, bila kita tengah dengar khutbah tak boleh sembahyang. Sebab bila orang berkhutbah kena dengar, bila sembahyang tak dengar. Orang pun, ya sungguh kalau gitu. Bijak ke ustaz ni? Bijak apa? Ustaz bodoh. Faham? Nabi tengah baca khutbah, sahabat masuk terus duduk dengar khutbah, Nabi marah, suruh sembahyang dulu. Nabi kata, kum, bangun, sembahyang dulu. Sebab tu ulama kata bila tengah khutbah sekalipun kena sembahyang tahiyat masjid. Hak lain tak boleh. Lepas tu baru duduk dengar khutbah. Mari ustaz bodoh ni bila tengah khutbah tak boleh tahiyat. Pasal bila tahiyat tak dengar khutbah. Mu tak dengar hadis Nabi. Ustaz ni jenis tengok hadis, dah mu tengok dia. Ke mu tengok punggur kau puang. Yang mu tak reti hadis ni. Dah kali tak reti hadis, tak usah ngajar. Ke mana? Faham? Ulama kemah dah bu. Dilarang segala jenis sembahyang ketika khutbah Jumaat melainkan tahiyat masjid, kerana Nabi menegur seorang sahabat yang terus duduk ketika sedang khutbah tanpa mengerjakan solat. Nampak? Nak ngajar tak pelik-pelik itu. Bagaimanakah Jumaat orang yang tidak mendengar atau ketinggalan khutbah? Jawabnya, Jumaat itu mesti didengar mengikut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i oleh orang yang menjadi ahli Jumaat. Jadi kalau lebih daripada hak ahli Jumaat macam Masjid Pulau Segar ni, rasa-rasa lebih pada 40 orang main Jumaat tau. Jadi hak ramai-ramai tu tak dengar pun tak apa. Semayang Jumaat dia sah. Dah guna pahala semayang Jumaat sajalah. Fadilat hak lain pada tu ada. Pasal dia tak dengar khutbah. Dah fadilat benda lagi selain pada pahala. Fadilat keampunan dosa selama seminggu. Nabi kata, kita terjemah, siapa yang berpagi-pagi di hari Jumaat mandi niat Jumaat, lepas tu pakai baju yang cantik, kemudian letak minyak wangi dan berjalan ke masjid, sampai di masjid tidak langkah kepala orang, sembahyang sunat dulu, lepas tu dengar khutbah sampai sembahyang Jumaat, hapus dosa seminggu. Jadi hak ni tak dengar khutbah Jumaat saja boleh pahala sembahyang Jumaat. Ulama kata pahala ampun seminggu, yelek wang apa? Faham lagi? Tak apa tu. Kemah lagi tu. Nak gitu lah.